Fasir yang menyatakan bahawa peristiwa hijrah Nabi itu bukannya berlaku pada bulan Muharram. Berlakunya hijratun Nabi itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Cuma kenapa kita sambut ma'al hijrah itu pada awal Muharram? Sebab para sahabat ketika mana mereka menyusun kalender Islam, mereka mencari manakah yang sesuai untuk kita letakkan. Lalu mereka mengambil pendekatan hijrah ini adalah satu peristiwa yang besar yang boleh kita jadikan satu pegangan untuk masyarakat. Maka mereka mengambilkan hijrah itu sebagai titik tolaknya untuk diletak dalam kalender hijrah. Tetapi bulannya itu adalah diletakkan sebagai bulan permulaan dalam Islam, iaitu Muharram. Itu sebabnya kita menghafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jami'il Awal, Jami'il Akhir. Tapi ahli-ahli kita, keluarga kita, masyarakat kita tak ramai menghafal tu. Yang banyak menghafal adalah Januari, Februari, Mac, April hingga akhir. Tak apalah, yang tu yang penting kita nak beritahu bahawa hijrah itu bukan sebenarnya berlaku pada Muharram, tapi berlaku pada bulan Rabiul Awal. Itu yang dicatat oleh pengarang kitab, dan kita boleh lihat banyak dalam kitab-kitab yang ada. Dan kenapa kita nak sebutkan bahawa berlakunya peristiwa itu? Maka kita kena lihat rentetan peristiwa. Pertama sekali kita melihat Nabi SAW menerima wahyu itu bila? Wahyu yang pertama yang dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Wahyu yang pertama itu turunnya bila? Turunnya pada tahun 610 Masihi. Kenapa Masihi bukan hijrah? Ya kan belum hijrah lagi. Macam mana nak ada hijrah tahun hijrah Masihi? Jadi turunnya wahyu yang pertama itu pada tahun 610 Hijrah. Bila turun saja wahyu, bermaksud berlakulah perlantikan ke atas baginda Nabi SAW sebagai utusan Allah, pesuruh Allah, yang mana dia ditugaskan untuk menyampaikan risalah dakwah. Bermula daripada saat 610 Hijrah itulah dia mula menyampaikan dakwah. Tetapi dakwah ketika itu dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dilakukan secara sir, secara rahsia, kerana belum ada kekuatan ketika itu. Ya. Belum ada kekuatan. Sebab yang masuk Islam pun di kalangan orang yang terdekat, yang masuk Islam pun di kalangan orang-orang yang dianggap sebagai golongan mustad'afin, golongan yang lemah saja. Golongan-golongan bangsawan mereka tidak bersama dengan Nabi, sebab mereka masih kukuh dengan ajaran nenek moyang mereka, iaitu mereka menyembah berhala. Dan dalam tempoh itulah 3 tahun selepasnya itu kita dapati, iaitu orang yang agak mempunyai kekuatan disegani dalam masyarakat, iaitu Sayyidina Hamzah mula memeluk agama Islam. Sayyidina Hamzah ini dia memeluk agama Islam. Bagaimana boleh berlaku sedangkan dia pun bukannya orang pengikut Nabi. Dia cuma ada kaitan dengan Nabi, itu adalah bapa saudara. Suatu hari ketika mana Abu Jahal pergi mendapatkan baginda Nabi SAW di Bukit Safa. Dia jumpa Nabi di Bukit Safa. Abu Jahal ni dia marah kepada Nabi, lalu dia pukul kepala Nabi. Dia pukul kepala Nabi sampai berdarah. Perbuatan ini dilihat oleh seorang maula. Seorang maula ni di hamba, seorang hamba. Dilihat oleh seorang hamba. Dan apabila peristiwa ini dilihat oleh seorang hamba yang berada di atas Bukit Safa itu, bila dia dapati mendapati Hamzah, jadi baru balik daripada memburu. Sayyidina Hamzah waktu itu balik dalam keadaan bawa busar panah, balik memburu dalam keadaan panas tengah rumah, dia memburu peluk tak habis lagi. Lalu maula ini datang jumpa kepada Sayyidina Hamzah, lalu dia ceritakan kepada Sayyidina Hamzah. Dia kata, aku dapati Muhammad telah dipukul oleh Abu Jahal sehingga berdarah kepala. Jadi Sayyidina Hamzah ni marah. Itu anak saudara dia.
Kenapa buat sedemikian kepada anak saudara dia? Lalu dia pergi waktu tu juga mendapatkan mendapatkan Abu Jahal. Dia beritahu kepada Abu Jahal, kenapa kamu, dia ada satu perkataan tapi saya tak guna perkataan itu sebab dalam penulisan, dalam kitab ada ya, sebab dia penulisan dia senang kita baca, tapi kalau sebut kita layak saya kira wancak, saya kata melucah pula. Sebab sekarang ni dipantau mengata. Kuliah saya di Selayang itu kita tak tahu rupa-rupanya link yang mereka buat tayangan tu dipantau sampai ke Bukit Aman. Habis kuliah setiausaha kita untuk Ustaz, alhamdulillah Bukit Aman kita kuliah jalan bagus. Semua yang disebut di dalam kuliah tidak termasuk yang perkara-perkara yang dilarang. Baru tahu. Jadi bagus juga lah tuan-tuan, patut tuan-tuan buat rakaman. Masjid tu patut buat rakaman. Barulah tak ada ustaz yang cakap politik dalam masjid. Sebab kita beritahu dia hari Isnin